Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu salatu wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waj'al li wazira wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Menyambung semula pembacaan kita yang telah lepas, kira-kira muka surat 23 berkenaan dengan hukum wadai. Hukum wadai ya. Hukum wadai sambungannya pada bahagian sah dan batal. Baki daripada 5 hukum wadai. 5 hukum wadai. Okey, yang keempatnya sah. Ma yata'allaqu bihi an-nufuz wa yu'taddu bihi asy-syara'. Ma yata'allaqu bihi an-nufuz wa yu'taddu bihi asy-syara', artinya sesuatu yang bergantung dengannya kelulusan hukum taklifi dan dibilangkan syarak. Dan dibilangkan syarak dengannya. Contohnya seperti apabila didapati sempurna syarat dan rukun sembahyang, maka dia katakan sah sembahyang. Okey, sempurna syarat dan rukun sembahyang, maka dikatakan sembahyang itu adalah sembahyang yang sah. Sah sembahyang, sembahyang yang sah. Ada beza juga di sudut ayat tu. Tak apalah, cuma sekadar kita nak fahamkan hukum yang bahagian yang keempat daripada 5 hukum wadai ini, iaitu sah. Setelah kita memahami sebab syarat manik, setelah kita faham dulu kan, setiap hukum taklifi yang 5 itu, wajib, haram, sunat, makruh dan harus, setiap satu ada mempunyai 5 wadainya. Iaitu wajib ada mempunyai sebab wajib. Syarat wajib. Manik dan sah dan batal. Begitu juga haram. Sesuatu perkara tu dihukumkan haram. Dia punya sebab ni. Maniknya ada syarat, sah dan batal. Begitulah seterusnya sunat. Ada sebab sesuatu perkara itu dihukumkan sunat. Syaratnya, ada maniknya, ada sah dan batal, dan seterusnya makruh dan jaiz, harus. Okey. Melainkan sesuatu perkara itu memang perkara yang satu hukum dalam kita fiqh, kalau kita jumpa. Okey. Dia kalau nak ikut betul sama ada hukum tu hukum yang qat'i atau yang berdasarkan ijtihadi, ada je. Ada je hukum wadai itu ada sebenarnya. Sama ada kalau dalam kitab usul fiqh dia dibagikan juga berdasarkan tarikh usul fiqh itu sendiri. Tarikh fiqh dan usul fiqh kan, berdasarkan tarikh fiqh dan usul fiqh sendiri. Okey. Kalau dalam kitab fiqh dia ada perkara-perkara yang dikatakan hukum-hukum yang qat'i yang berdasarkan nas. Seperti wajib sembahyang waktu, rukun-rukun Islam. Itu perkara yang qat'i yang tidak berdasarkan ijtihad. Tidak berdasarkan ijtihadi. Kalau diikutkan pada asalnya memang tak dinamakan ilmu fiqh lah tu. Cuma dimasukkan juga, sudah disusunkan sekali di dalam kitab fiqh. Okey.
Kalau dipandang di sudut hukum wadai ni, tak kira lah suatu perkara yang mahkumun alaih itu, suatu perkara yang telah dihukum atasnya. Jadi sembahyang yang wajib lima waktu sembahyang zuhur kan contohnya. Setiap waktu, setiap hari itu wajib yang bukan wajib berdasarkan ijtihad. Nas ni. Quran dengan hadis ni kan. Jadi walaupun sekadar sembahyang zuhur, dia ada juga mempunyai hukum wadainya. Ada wadai itu juga. Kita nak kita mahu menghukum sembahyang zuhur itu sebagai wajib. Ada syaratnya, ada sebabnya, ada maniknya, ada sah dan batal. Begitulah. Ini sebagai penambahan maklumat lah. Okey. Kalau orang dalam bidang usul fiqh dia teliti lah perkara tu. Baik, seterusnya pada hari ini kita nak meneliti sedikit tentang bahagian sah ni. Ma yata'allaqu bihi nufus wa ya'taddu bihi syara'. Artinya sesuatu yang bergantung dengan kelulusan hukum taklifi dan dibilangkan syarak dengannya. Ada footnote sana dibilangkan nota kaki nombor 1 di bawah tu dibilangkan maksudnya dipakai, diiktibar, diambil kira. Okey. Contohnya seperti dapati sempurna syarat dan rukun sembahyang. Sesuatu sembahyang yang wajib lah, atau sembahyang yang sunat, maka dia katakan sah sembahyang. Itu perlu. Sah tu terbilang. Dipakai pada syarak lah. Pada pertimbangan hukum syarak. Pada pertimbangan syarak. Dia iktibarkan pada pertimbangan syarak. Jadi suatu perkara itu katakan sah. Kemudian kena teliti lagi. Yang kelimanya batal. Ma la yata'allaqu bihi nufus wa la yu'taddu bihi syara'. Artinya sesuatu yang tidak bergantung dengannya kelulusan hukum taklifi dan tiada dibilangkan syarak dengannya. Seperti contohnya apabila didapati cedera pada syarat dan rukun. Sembahyang tu syarat dia tak cukup. Tak ada wudu contohnya. Syarat sah sembahyang ada wudu. Tidak mempunyai hadas. Tidak berhadas besar dan badan kecil. Itu syarat sah sembahyang contohlah. Jadi bila ada satu je, maksudnya dia tak ada berwudu, tak ada mandi hadas, tak ada berwudu, sembahyang. Sembahyang tu tak sah. Sembahyang tu dikatakan sembahyang yang batal. Tak sah tu maksudnya batal. Okey. Didapati cedera pada syarat dan rukun sembahyang, maka dia katakan batal sembahyang. Sembahyang yang batal dengan batal sembahyang berbeza. Sembahyang yang batal tu maksudnya dia merujuk kepada diri sembahyang tu lah. Sembahyang yang batal kan. Kalau batal sembahyang itu hukum. Cuba kita kata wujubus salah dengan as-salatul wajib. Wujubus salah. Itu hukum lah. Wajib sembahyang. Kalau as-salatul wajib, as-salatul wajibah. Sembahyang yang wajib. Itu ain sembahyang tu, iaitu zuhru. Ka-zuhri, ka-salatul zuhri wal asri. Itu zuhur, asar, maghrib. Sembahyang yang wajib. Hukumnya mana? Hukumnya solat wujubus salah itu hukum. Wujubus salah ataupun yang lain-lain lah. Sihhatus salah itu hukum. Butlanus salah itu hukum. Batalnya sembahyang, sahnya sembahyang, wajib sembahyang, hukum. Jadi kalau sekiranya sesuatu perkara yang dihukumkan, mahkumun alaih itu kan, perkara yang dihukumkan itu sembahyang. Contohnya solatul zuhri.
Sembahyang zuhur yang tidak melengkapi, yang tak cukup syarat dia. Maka sembahyang zuhur tak syarat tu dikatakan butlan salah lah. Hukumnya batal sembahyang. Gitu. Kalau cukup syarat dan rukunnya, sempurna syarat dan rukunnya, dia katakan sah atau salat. Sah sembahyang zuhur. Itulah seluruhnya. Benda ni kita boleh renung-renung. Perkara ni kan kita boleh sentiasa kita cernakan dalam kehidupan kita. Yang mana yang dikatakan hukum taklifi, yang mana yang dikatakan wada'i. Dan setiap hukum taklifi itu semua ada wada'i dia. Dalam kita fiqh tu, hukum wada'i itu tidak dijelaskan lah, cuma secara langsung. Secara langsung kita boleh faham. Bila kita faham kaedah begini, kita faham dari segi ta'arif dia, definisi dan huraian dia, hukum wada'i ni macam mana, InsyaAllah kita akan dapat sendiri. Kita akan sendiri boleh dapat mencernakan kedudukan wada'i di dalam fatwa-fatwa fiqh yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang banyak tu kan. Kitab-kitab fiqh yang banyak tu, dia kata wajib ini itu semua itu. Kita taklifi je lah. Dan kita dalam tu ada wada'inya. Seterusnya kesimpulannya, tiada satu daripada taklifi ditegakkan atau dicernakan, dilaksanakan oleh 5 hukum wada'i seperti contohnya wajib anda mempunyai satu sebab. Seperti wajib, contohnya wajib ada punya sebab wajib. Ada manik wajib, ada syarat wajib, sah, batal ataupun dikatakan fasid. Okey. Umpamanya kita katakan sebab yang menjadikan wajib sembahyang. Sesuatu. Apakah sebab yang menjadikan wajib sembahyang? Wajib sembahyang zuhur. Sebab yang menjadikan wajib sembahyang zuhur apa dia? Masuknya waktu. Dah masuk waktu zuhur. Wajib sembahyang asar. Sebab dah masuk waktu. Masuk waktu asar. Begitu dan seterusnya. Maghrib, isyak dan subuh. Sembahyang kalau haji. Sebab wajibkan haji. Masuk waktu contohnya kan masuk waktu. Musim haji. Sebab dia. Lagi akhir balik kan. Akhir balik. Sebab wajib haji kalau tak akhir balik. Ada kemampuan. Begitu. Okey. Umpamanya kita katakan sebab. Sebab wajib sembahyang masuk waktu. Manik daripada wajib sembahyang. Apa dia manik? Meregah pada wajib sembahyang. Betul. Haid, nifas. Apa lagi? Gila. Gila. Ataupun pitam sepanjang hari. Tak ada wajib sembahyang. Pitam wajib sembahyang tak? Sampai kau tengok bahas sana. Masalah orang pitam. Pitam wajib sembahyang. Tapi kalau pitam sepanjang hari, wajib kodok. Tak berasa lah. Tapi kan kodok juga. Gila memang tak payah sembahyang. Orang gila wajib kodok. Tak payah kodok. Tak payah sembahyang. Dan dia tak wajib kodok. Orang gila. Kalau sudah ifaqah, sudah sihat, sudah sembuh daripada gila dia, daripada hilang akal dia tak wajib kodok. Tinggal lagi kalau nak kodok, terpulang lah. Haid, nifas. Tengah pada sembahyang. Tidak wajib sembahyang dan tidak ada kodok. Haid nifas masuk gila. Kamu tak ada sembahyang. Kena ada manik situ kan. Dan tidak ada kodok situ. Kemudian yang ketiga syarat bagi wajib sembahyang. Kena balik, kena akal. Tengah kita fiqh mengatakan balik dulu. Balik baru kira akal. Ada sebagainya akal balik. Tapi kita biasa bercakap akal balik kan. Bahasa Melayu akal balik. Berakal maksudnya berakal dan cukup umur. So, orang mukallaf tu diiktibarkan akal dan umur. Tetapi kalau diperhatikan ibarat dalam kitab-kitab fiqh yang banyak-banyak tu dikatakan balik
yang cukup umur. Dia balik dulu. Didahulukan balik lah. Didahulukan cukup umur daripada akal. Tengok mula-mula kanak-kanak tu tengok dia balik tak balik. Betul tengok ada akal tidak. Begitu. Tak apalah iktibar tu. Sebab fiqh ni bukan dia mantik. Mantik sangat kan. Susunan-susunan. Cara nak mentarifkan macam mantik tu kan. Fiqh ni kebanyakan tarifnya tarif resamnya. Bukan tarif dengan had. Resam. Tengok. Salah sikit-sikit tak apa fiqh. Wajib sembahyang Islam. Contohnya kan, Islam. Mestilah Islam. Lepas tu, akil balik ataupun balik akil. Wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang lain. Syarat sah sembahyang lain. Syarat wajib sembahyang lain. Kita perlu semak dalam kitab fiqh lah susunan itu. Mana syarat wajib sembahyang? Mana syarat sah sembahyang? Okey, seterusnya batal ya. Sebenarnya sah. Kalau satu perkara yang wajib tu dia ada punya sah. Wajib sembahyang ni punya sah dia. Sah sembahyang yang wajib. Macam mana kita nak kata sah sembahyang yang wajib tu? Sah sembahyang yang wajib. Sah sembahyang itu hukum. Itu kita bahas tadi. Sihatul solat itu hukum. Kalau as-salatu sahih, as-salatu sahihah, sembahyang yang sahih itu, sembahyang yang sah itu mahkumun alaih, apa yang dihukum katanya. Dia merujuk kepada ain perkara yang telah dihukum. Diri perkara yang telah dihukum itu sembahyang yang wajib. Okey. Sembahyang yang wajib ni apa contoh dia? Sah sembahyang yang wajib. Sah sembahyang tu hukum lah. Orang ingin sah sembahyang. Apa dia? Iaitu mengikut syarat dan rukun. Sembahyang yang mengikut syarat dan rukun. Sembahyang yang mempunyai syarat dan rukun dia. Sama ada syarat sah sembahyang ataupun syarat wajib sembahyang. Cuma syarat wajib sembahyang dalam dan kita fiqh diingatkan kanak-kanak yang mumayyiz tu kan, mereka tak wajib sembahyang. Adakah sembahyang mereka itu sah? Mereka itu sah. Dan itu akan ada bunyi dari datang ayat yang lain lah. Mungkin hadis, berdasarkan hadis perintah Nabi suruh perintah. Nabi memerintahkan ibu bapa menyuruh anak-anak mereka yang hampir balik tu kan, yang murahik ke atau yang maiz tu untuk bersembahyang. Jadi ada perintah Nabi menunjukkan sembahyang mereka itu sah walaupun mereka tak sempurna syarat wajib sembahyang. Belum sampai tempoh wajib sembahyang lagi, tapi sembahyang mereka sah. Itu kan ada dalil yang lain lah. Itu diingatkan dalam kitab fiqh begitu. Dan yang terakhirnya, batal sembahyang. Batal sembahyang yang wajib. Batal sembahyang. Hukum yang kelima iaitu batal. Iaitu batal sembahyang. Contohnya pada sembahyang, batal sembahyang, batal puasa, batal haji, batal zakat. Tak kisah itu apa juga contoh yang boleh kita buat. Okay. Batal sembahyang yang wajib. Apakah contohnya?
apa perkara dia, iaitu tidak mengikut syarat dan rukun sembahyang. Tak mengikut syarat dan rukun sembahyang. Rukun sembahyang. Contoh pada perkara sembahyang wajib. Kalau sembahyang sunat sama juga. Sembahyang sunat pun ada punya syarat dan batalnya. Ada undang-undang dia sendiri. Walaupun yang sunat. Begitulah seterusnya dikiaskan kepada sunat, haram, makruh dan harus. Sunat mempunyai sebab manik, syarat sah batal. Makruh begitu juga dan harus. Okey, dan dulu kita telah baca muka surat yang seterusnya. Bahagian B, iaitu setelah diteliti jumlah kesemua hukum taklifi dan wadai, jika kita himpunkan menurut kefahaman kesimpulan A dan adalah berjumlah. Ini kalau kita pandang dari sudut hukum syarak, hukum syar'i, hukum syarak. Hukum syarak dia melampaui sampai 25 hukum. 5 saya pada 25. Ini pun rekas juga sebenarnya. Masih ringkas lagi. So kita bukan bidang pengajian usul fiqh. Kita sekarang untuk mengetahui basic ni lah. Basically. Kalau kita dalam bidang usul fiqh atau fiqh, pengajian apa syariah ke, memang kena detail lebih detail lagi ya. Okey, setelah diteliti jumlah kesemua hukum taklifi dan wadai, jika kita himpunkan menurut kefahaman kesimpulan A, itu pada muka surat 23 tu, yang kita baca, kita huraikan tadi secara ringkas. Kita satu daripada hukum taklifi ditegakkan oleh 5 hukum wadai. Kita tengok cartanya sini. Pertama, kalau kita lihat wajib mempunyai sebab, wajib manik, wajib syarat, wajib syah wajib, dan batal wajib. Begitu juga haram mempunyai sebab haram, manik haram, syarat haram, sah haram, batal haram. Seterusnya sunat mempunyai sebab sunat, manik sunat, syarat sunat, sah sunat dan batal sunat. Makruh mempunyai sebab makruh, manik makruh, sah makruh dan batal makruh. Harus mempunyai sebab harus, manik harus, syarat harus, sah harus dan batal harus. Dan oleh kerana sedikit perbincangan tentang hukum syarak ni adalah bahagian yang terakhir daripada perbincangan pembahagian hukum yang 3, hukum akli, hukum adi dan hukum syar'i. Jadi patut juga kita akan kita tengok sedikit bagaimana apa yang telah dinyatakan oleh Imam As-Sanusi dalam sebuah kitab beliau lah, Al-Mawahibur Rabbaniyah fi Syarah Muqaddimah As-Sanusiyah. Sebuah kitab lah, kitab Arab, dan telah dinukilkan oleh Tuan Husin di dalam Usulul Tahqiq. Kita jari pecahan-pecahan hukum syarak ni, kalau bukan sekadar hukum syarak, 3 hukum adat, hukum akal, hukum adat, hukum dan hukum syarak. Jika diteliti lagi di beberapa sudut, sama ada tasawurnya, tasdiknya, daruri, nazari, zati, aridi, isbati, nafi, kan. Akhirnya dia akan berkesudahan dengan jumlah 85 pecahan. 85 pecahan hukum. Okay. Kalau dalam bahagian, kalau kita tengok akal, syarak dan adat itu sendiri, akal, syarak dan adat ada 3 hukum.
Kemudian kalau diteliti pecahan-pecahan melalui tasawur, tasdik, daruri, nazari, zati, aridi, isbati, nafi ni, kalau kita berarti dia akan menjadi 24 pecahan. Okey. 24 campur 23 campur lagi 3 campur 4 campur 25 ke syarak campur lagi 9 berjumlah 85. Kalau nak detailkan boleh lihat semua. Saya pun tak sempat untuk buat chapter penangan pecahan-pecahan yang halus begitu. Sebab dia bukan fardu ain dah. Dan bukan basic dah tu dah. Jadi jauh untuk diteliti lagi lah. Jadi 85 pecahan. Cuma di sini disebut juga sebagai penambahan maklumat bagi mereka yang berminat untuk buat kajian lah. Untuk menambahkan kajian dan pengajian. Kita tahu sendiri. Jadi kita usul tahqiq yang dikarang oleh Tuan Syekh Tuan Syekh Kedah tu. Jadi kita jauhi je kan. Tapi biasalah dia pelajari di pondok-pondok dan berasal kadang-kadang tuan-tuan guru kampung-kampung mengajar je kita tu. Pecah kepala kita nak faham. Menunjukkan rumit juga untuk kita cuba faham. Ini kan kalau kita dah lama dah biasa ya. Okey, seterusnya kita lihat kepada yang ke depan lagi. Penerangan beberapa istilah yang perlu diketahui sebelum membicarakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Mungkin sebelum tu kita sedikit catatan lah. Sementara saya ingat ni. Itu kalau dapat disemak dalam kitab Durus Samin Jawi, susunan hukum wada'i ni dia ada beza sikit dengan apa yang dicatat dalam kitab dalam buku ni, buku yang ditulis ni. Kalau di sana dikatakan pertama disebutkan syarat, kedua manik, ketiga sebab, keempatnya sahih, kelimanya fasad. Kita tengok sini. Sama ke tak sama? Sebab ada kawan saya bagi tahu kata tak sama. Okey, Durus Samin kata yang pertama sebab, yang kedua manik. Kitab ni yang buku saya tulis syarat. Jadi kita lain kata syarat, sebab syarat susunan seperti mana dalam buku ni lah. Kalau dalam Durus Samin sebab, bukan sebab, pertama syarat, kedua manik, ketiga sebab, keempat sahih, kelima fasid. Yang dalam buku ni yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga manik, keempat sah batal. Fasid dengan batal tu sama, muradif. Jadi susunan tu tidaklah menjadi perkara yang major muhim sangat. Susunan tu saja. Baik, kemudian di sini disebutkan berapa istilah yang perlu diketahui sebelum membicarakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Istilah tu sangat penting. Kalau kita belajar ilmu luas, istilah tu maksudnya sesuatu yang telah diistilahkan oleh sesuatu kaum, satu puak, satu aliran, satu taifah. Pada sisi mereka, mastuliha kan, bukan telah diistilahkan. Kemudian ittifaq, mereka bersetuju pada istilah tu, maka itulah maksud istilah itu. Contohnya dalam ilmu tauhid, dia ada istilah-istilah yang khas yang hanya digunakan dalam ilmu ini saja. Dan istilah tu, lafaz ayat itu memang biasa digunakan dalam bidang ilmu tauhid. Maka itu dikatakan istilah ilmu tauhid. Istilah dalam ilmu fiqh, istilah dalam ilmu
ilmu lain sama. Kalau dalam ilmu tasawuf diingatkan haram bagi seorang yang alim mengkritik ahli sufi itu kalau sekiranya mereka tidak dapat memahami istilah-istilah ahli sufi. Itu diingatkan dalam banyak kitab tasawuf lah, karangan para ulama mutabaah. Penting ingat kita faham istilah. Okey. Penting ya. Bahkan kadang-kadang jadi wajib. Seperti kalau kita nak bicara sesuatu urusan, satu masalah yang perlu kepada keputusan hukum. Wajiblah bagi orang yang mengkaji itu mengetahui istilah itu dulu. Kalau orang yang tak buat urusan itu, maka tak wajib, tak ada keperluan. Beberapa istilah yang perlu diketahui sebelum membicarakan sifat-sifat Allah SWT. Kerana dia berkait rapat dengan kefahaman etika akidah yang akan dibincangkan. Pertamanya sini, diingatkan sini pengertian tentang zat, sifat, asma' dan af'al itu. Penting, kita kena faham zat. Istilah zat dalam ilmu kalam, ilmu tauhid ni bukan seperti sama istilah zat yang ada dalam ilmu tabib. Ilmu perubatan, medik kan lain. Zat vitamin dan sebagainya, lain. Zat dalam ilmu kalam, ilmu tauhid ni lain istilah dia. Maksud dia lain. Okey, kita tengok situ. Sifat, asma' dan af'al. Okey, sifat, asma' dan af'al juga disebut. Zat, sifat, asma' dan af'al juga. Empat istilah ni juga diguna pakai dalam bidang ilmu tasawuf, ilmu sufi. Tapi tentulah makna dia tu, maksud dia agak berbeza. Kadang-kadang jauh beza ni, jauh. Kerana mabda' masing-masing itu tidak sama lah. Mabda' dengan ilmu tauhid, mabda' ilmu tasawuf itu berbeza. Asas perbincangan dia kan. Zat yang pertamanya berkenaan dengan istilah zat pada bahasa artinya diri. Zat ataupun nafsun kan, nafsun. Zatun, nafsun. Samalah. Diri. Tapi kalau bahasa Melayu kata nafsi, nafsu diri itu lain nafsu. Nafsu itu merujuk pada tasawuf pula. Kalau orang Melayu kata nafsu, ikut nafsu je. Ikut nafsu tu pada bincangan tasawuf lah. Zat pada bahasa artinya diri atau ain. Kata ain bersama, ain. Ainun. Diri. Mana diri tu? Nafsun pun terjemahannya diri. Zat. Diri juga. Ini yang saya kata nukilkan terjemah yang ada dalam kitab-kitab ilmu tauhid. Karangan ulama Melayu lah. Tetapi dikenaki pada perbahasan ilmu tauhid. Makna zat itu adalah tempat berdiri bagi segala sifat dan segala nama, iaitu asma'. Okey, tempat berdiri. Dah susah sangat nak terjemah kan. Kerana tarikh je, definisi dalam tentang sesuatu dalam ilmu tauhid ni, ilmu kalam ni, dia pun sendiri pun terlalu ilmiah sangat. Istilah dia kan. Istilahi dia tu. Tempat berdiri. Kalau kita mudahkan sikit bahasa, tempat berdiri itu maksudnya tempat wujud, tempat ada. Tempat ada segala sifat dan segala nama. Boleh juga. Beradanya zat dan segala nama, segala asma' ataupun segala af'al. Betul. Atau diisnadkan. Susah juga tu istilah isnad kan. Zat tu adalah merupakan tempat mahal. Dan terjemah mahal tu terjemah tempat saja.
Kalau guna terus kalimah asal mahal kan? Mahal kan? Senang lah. Tapi istilah tu masih dalam Arab lagi. Terjemahkan Melayu mahal kata-kata apa? Tempat juga. Cuma kita tak boleh bayangkan tempat mahal di situ mesti dengan mana objek, benda yang kita nampak. Kita rasa. Bukan. Ya mungkin amran itibari. Mungkinlah. Susah juga istilah. Okey, mahal. Tempat berdiri, berada bagi segala sifat. Disenatkan sifat, zat, af'al itu kepada suatu perkara. Suatu perkara itu dikatakan zat lah. Disenatkan sifat, asma' dan af'al pada suatu perkara. Maka perkara itu tempat disenatkan semua itu. Maka perkara itu dikatakan zat. Maksudnya tiap-tiap sifat dan nama, tiap-tiap sifat dan nama dinisbahkan kepada suatu perkara. Maka suatu itu dikatakan zat, dipanggil zat suatu itu. Dinisbahkan, diisnad. Okey, asy-syai'u idza usnida ila syai' fa dzalika syai' wa zat. Asy-syai'u suatu perkara itu. Idza usnida ila syai' apabila diisnadkan kepada suatu perkara yang lain lah. Kerana tiba dalam keadaan munahu, bila mana makrifah diulang kali yang kedua dalam makrifah juga, maka menunjukkan kedua-dua perkara itu berbeza. Syai'u idza usnida ila syai', suatu perkara itu contohnya lah asma'. Idza usnida, nama-nama tu apabila diisnadkan, disandarkan, dinisbahkan ila syai' kepada suatu perkara lain. Apa suatu perkara tu? Zat lah. Nama contohnya Al-Qadiru dinisbahkan kepada Allah. Fazalika syai', maka demikian itu syai'. Demikian itu suatu perkara yang menjadi tempat nisbah tu. Huwa az-zatu, itu adalah zat. Okey. Kalau kita nak faham lah istilah zat dengan sifat asma' ni. Kalau kita kata contohnya lah, kalau kata bangunan masjid. Apakah yang dinisbahkan kepada masjid? Dinding masjid, tiang masjid, kapit masjid, jemaah masjid. Jemaah tu suatu perkara. Diisnadkan kepada suatu perkara yang lain, itu diisnadkan kepada masjid. Jemaah masjid. Imam masjid. Imam suatu perkara. Dinisnadkan, disebahkan pada masjid. Imam masjid. Fazalika syai' wa zat. Maka masjid itu sendiri adalah zat. Kita katakan zat. Menjadi tempat isnad. Tempat isnad, tempat sandaran. Tempat penisbahan ke perkara lain. Itu kalau kita sekadar kita nak makulkan saja lah. Lepas tu, kalau kita kira begitu, kita faham, kita cuba makulkan begitu. Masjid tu sendiri, dia zat. Zat tu tak cukup cari. So, bila kata imam balik rumah dia, makmum balik rumah dia, bangunan masjid tu dirungkai, contohlah kata kita bayangkan tasawuf dengan akal kita kan. Kita rungkaikan masjid tu. Kita buang dia punya atap, buang punya dinding, apa yang tinggal? Tak ada. Cari masjid tu cari tak jumpa. So masjidnya cuma hanya tempat penisbahan saja. Itu kata zat. Kalau zat makhluk ni cari dari segi makul ni, tak akul kan, tak akul akli. Tak jumpa cari juga. Betul. Nampak tambah pula zatullah, zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tu memanglah Quran sendiri mengingatkan. Wa yuhazzirukumullahu nafsah. Wa yuhazzirukumullahu nafsah.
Allah memberi peringatan, memberi tahzir, amaran lah terhadap zat. Sebab zat dari sini, kalau orang nak melihat zat Allah, nak jumpa cari, tak jumpa. Dalam hadis pun banyak. Inna Allah Ta'ala ihtajaba 'anil basair kama ihtajaba 'anil absar wa anna al-mala'al a'la yatlubunahu kama tatlubunah. Cari ya. Tapi tak jumpa zat. Kerana zat tu adalah tempat berdiri bagi segala sifat, nama dan af'al tu. Mungkin bincangan ini agak asing, kita tak ada dengar. Tapi ada je dalam kita tauhid banyak dia bincang tu. Dan tidak ada percanggahan mana-mana pun dengan hadis Quran pun. Dalam hadis yang biasanya yang dinukilkan dalam kita tauhid itu kamakal hadis tu kan, fikirlah, tafakurlah kamu pada makhluk Allah, dan janganlah kamu bertafakur pada zatullah, kerana sungguhnya kamu itu ahmaq, hamti kan, kebodohan. Jadi orang bengong. Jadi bengong bila tentang zatullah tu, bengong, tak jumpa. Banyak bahas tu. Okey, maksudnya di sini tiap sifat dan nama dinisbahkan kepada suatu, maka suatu itu dipanggil zat. Hanyalah tiap zat dikenali dengan sifat-sifatnya. Cumanya mengenali zat itu melalui sifat dia. Wa imma sama ada zat-zat makhluk, wa imma zat Tuhan sendiri. Kalau zat Tuhan sendiri, seperti mana yang telah saya bacakan tadi, berapa dalil bukti dia kan, sama ada Quran ke hadis ke, ataupun di segi makul, akal itu sendiri, ta'akul dan akli itu menunjukkan memang sewajarnya lah mengenali suatu tu, sama ada yang makhluk, perkara-perkara yang baru. Kita kenal dengan sifat dia. Memang melalui sifat. Tambah-tambah kalau zat Allah Ta'ala, kerana itu lain sekali dengan ijma'. Okey. Kalau contohnya kawan kita nama Ahmad. Ahmad berdiri terpacak kat tengah padang. Kita kenal Ahmad tu dengan apa? Pertama dengan nama dia Ahmad. Yang kedua, kita tengok, kita nampak dengan mata kepala kita. Yang kita nampak gerak-gerik Ahmad, senyum dia. Okey, lagi dia bergerak, dia tangan dia, bentuk dia, syakal badan dia kan, tubuh dia tu, tinggi ke rendah, warna kulit dan sebagainya. Itu sifat. Kemudian kalau dia bergerak, itu af'al dia, perbuatan dia. Mungkin Ahmad ni berjalan dengan rupa seorang pendekar, bentuk seorang pendekar. Itu semua sifat. Kita mengenali saudara kita, kawan kita Ahmad, ialah melalui sifat-sifat dia. Zat Ahmad tak ada jumpa. Sebab zat tu ialah tempat nisbah bagi sesuatu yang lain. Asyai'u idza usnida ila syai' wa dzalika syai' huwa zatu. Maka mana yang telah disebut oleh ulama kalam dan lain sebagainya, kita lah. Perlu diingat, istilah zat dan sifat hanya digunakan untuk Allah Ta'ala saja di dalam pelajaran ilmu tauhid. Itu biasa gitu. Istilah zat sifat ni hanya untuk Allah sahaja. Sedangkan zat makhluk hanya diistilahkan dengan jirim, jisim, jauhar, dan sifatnya dengan arat. Sifat makhluk atau arat. Itu istilah yang biasanya digunakan pakai di dalam pelajaran ilmu tauhid. Kalau untuk Tuhan yang qadim kan, untuk yang qadim zat sifat, af'al. Kalau untuk perkara baru, jirim, jisim, jauhar, bagi arat, itu silah dia lah. Walaupun kadang-kadang dan kerap kali juga digunakan istilah zat dan sifat ni kepada makhluk, tujuannya untuk memahamkan. Untuk sebagai contoh,
untuk memudahkan pelajar-pelajar faham maksud apa yang telah dibahaskan itu. Digunakan juga istilah zat dan sifat. Ini maksud ini disiplin dalam ilmu tauhid lah, dalam pelajaran madah dan pelajaran ini. Kalau kita bercakap biasa, bersembang, itu tak ada masalah. Dalam percakapan biasa, dalam ilmu suratan bahasa, zat sifat biasa je tu. Tak ada pula orang guna apa, jirim, jawhar, jirim, jisim manusia, jawhar, kecuali dalam ilmu perubatan, sains ke, mu'alab. Kalau cakap ni, dia ikut yang biasa kita guna lah. Dalam ilmu persuratan, dalam bidang persuratan percakapan, bahasa-bahasa biasa. Terkadang dipakai juga istilah zat dan sifat pada makhluk, pada misal, seperti yang kita sebut tadi, adalah tu bertujuan untuk memahamkan. Contoh. Okey, kita ambil masa sikit lagi dalam beberapa minit. Dan mungkin lepas ni perlu juga penerangan yang lebih lanjut. Hari ini kita baca dulu perkara yang perlu diambil tahu berkenaan zat makhluk. Itu istilah-istilah yang ada digunakan pakai dalam kitab-kitab ilmu tauhid, ilmu kalam dalam bidang pelajaran ini. Kita kena tahu lah. Pertamanya jirim, jisim dan jawhar. Yang pertama istilah jirim, yang kedua istilah jisim, yang ketiga istilah jawhar, dan yang keempat istilah arad. Jirim, kotak dalam kolom tu kan, tengok yang belakang sekali. Jirim artinya setiap sesuatu yang memenuhi lapang kedudukan dirinya. Jisim artinya tiada sesuatu yang memenuhi lapang kedudukan dirinya. Kalau saya huraikan lagi, kedudukan maksudnya keluasan dirinya. Isi padu dah. Jawhar artinya tiada sesuatu yang memenuhi lapang kedudukan dirinya. Itu keluasan diri dia. Ya, okey. Jadi dari segi ta'rif, dari segi definisi ta'rif bagi istilah-istilah yang tiga ni, sama ada jirim, jisim, jawhar ni sama. Iaitu tiap sesuatu yang memenuhi lapang atau ruangan. Lapang tu kalau kita mudahkan bahasa sikit, itu ruangan. Ruangan kedudukan dirinya, itu ruangan keluasan diri dia. Jirim. Contohnya, kalau jirim ni kita kata macam sekutul batu. Batu tu batu yang sebesar buah kelapa contohnya. Jadi dia ada mempunyai ruangan. Ada ruangan keluasan diri dia tu. Kalau kata zat lah, zat atau diri batu tu sendiri. Mungkin kita boleh istilahkan, mungkin kita kata 25 cm ke, contohlah katakan 25 cm padu atau 100 cm padu ke, 200 cm padu. Itu istilah yang biasa dipakai dalam ilmu hisab lah. Itu yang masukkan tu, itu yang dimasukkan dengan keluasan zat atau diri sesuatu jirim tu. Jisim pun sama juga. Jisim, contoh jisim tak apa. Contohnya manusia tu sendiri. Jisim manusia. Okay. Jisim manusia kan. Jisim manusia ni dia ada kalau dikira tinggi rendah dia, lebar dan semua. Kalau diukur dengan sentimeter padu, mungkin dia ada bunyi lah berapa sentimeter padu dia. Ruang tu. Dan kalau kita nak tak akulkan dari segi kita boleh nampak, kita boleh agak jelas bagi kita ruangan yang diambil ataupun yang ada pada sesuatu jirim atau jisim tu.
Contoh yang biasa yang diberi contoh oleh guru yang saya belajar dulu lah, zaman dulu ni. Kalau kita kata contohnya jirim buah kelapa kan. Jirim buah kelapa. Buah kelapa tu kan dia bulat macam bola kan. Atau jirim bola kan. Tak apalah kita nak kata jirim bola jisim tu, tak ada masalahnya. Kalau kata jirim apa? Jirim batu. Jirim batu sebesar buah kelapa. Atau buah kelapa tu sendiri. Kita bawa ke kolam air, kolam masjid ke kolam surau kan, yang mana kolam ada air kan. Kita cuba tenggelamkan bola tu sendiri ataupun kelapa tu tenggelam dalam air. Ketika itu kita boleh ta'akul ke, kita nampak air tu akan terkuak keluar kan. Air tu tak masuk dalam zat bola, tak masuk dalam diri bola tu, tak masuk dalam diri batu dan buah kelapa, tak masuk. Air tu terkuak. Jadi terkuaknya air tu disebabkan kerana zat bola ataupun jirim bola tu sendiri atau jirim kelapa seluas mana keluasan yang kita boleh ukur, yang kita boleh tampak, kita boleh pandang tu, dan kita boleh buat ukuran dia. Kita katalah berapa puluh sentimeter padu. Itu yang dimasukkan ruangan ataupun lapang atau keluasan kedudukan zat sesuatu, zat makhluk yang disilahkan sebagai jirim, jisim atau jawhar. Saya rasa contoh-contoh atau penerangan saya bagi ini mudah-mudahan dapat memudahkan kita semualah, memudahkan faham saja. Baik, istilah yang ketiga jawhar ni pun ada, cumanya jawhar ni dia ada sedikit berbeza dengan jirim. Pada jawhar ni dia terbagi kepada ciri-ciri khas dan ciri-ciri yang ciri khas. Ciri khas. Dia ada ciri dia tu yang lebih khas lagi. Yang lebih am tu seperti biasa, semua serupa seperti jirim dan jisim. Itu tiap suatu zat makhluk yang mengambil keluasan. Itu kata jawhar. Cuma jawhar ni ada yang bentuk yang halus, ada yang kasar. Dia panggil yang murakkab dan yang ghair murakkab. Yang bersusun, yang tak bersusun. Kalau jawhar ni, yang tak bersusun tu yang kata jawhar firik tu atau jawhar fardah. Atom lah kan, atom. Kuming-kuming yang sangat halus. Molekul yang halus tu. Itu dikatakan jawhar. Sampai dia tak boleh nak dibelah dan dibagi-bagikan. Jawhar firik. Jawhar firik. Orang Melayu kata jawhar firik. Jawhar farad lah. Jawhar fardun. Jawhar farad. Firik. Jawhar fardah. Okey. Ada yang bersusun. Jawhar bersusun daripada molekul yang dia. Tapi dia selalunya jawhar ni merujuk kepada perkara-perkara yang zat-zat yang halus-halus lah. Dia bersusun berlapis-lapisan. Jadi jawhar terbagi pada dua. Jawhar murakkab yang bersusun, jawhar fardah, jawhar firik yang tak bersusun. Tak boleh dipotong, boleh dibelah, bagi-bagikan tak boleh. Tapi ala kuliah pada asasnya jawhar, jisim dan jirim ni adalah merujuk kepada zat makhluk atau diri sesuatu makhluk sendiri. Jadi semua di makhluk ni, apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ni tak terlepas daripada sama ada dia tu dalam jenis jirim ataupun jisim ataupun jawhar. Begitu. Kita tengok kolom yang kiri sekali tu, ciri-ciri khas dia tak ada. Jirim kan, tak ada ciri khas kan. Nama lain tak ada, jirim lah. Contohnya misalnya ketulan batu, kayu, kain dan lain-lain. Itu kita panggil jirim. Jisim pula, ciri khasnya bersusun daripada juzuk dua atau lebih. Jisim ni dia bersusun. Misal contohnya tangan manusia. Kan tangan manusia tu dikatakan jirim. Otak pun jirim. Jisim manusia, jisim otak. Kan dia ada susunan-susunan lapisan-lapisan. Kalau dalam kitab Kifayatul Awam, disebut lapisan-lapisan tu ada perbincangan dia. Lapisan-lapisan jisim kan. Kemudian kereta pun tak kata jirim, kata jisim juga. Kalau bahasa Melayu terjemah jisim ni tubuh. Bahasa Melayu tubuh.
Sesuai kaitan tu dikatakan jisim sebab dia ada lapisan-lapisan. Ada bahagian-bahagian apa, bahagian-bahagian tu, bahagian-bahagian jisim kereta, tubuh kereta tu kan. Badan, body kereta tu kan, dia ada macam-macam dalam tu. Ada berlapis-lapis gitu, jisim lah. Dan lain-lain. Kemudian ada lagi sifat-sifat yang khas yang memfarakkan antara jirim dan jisim, itu yang disebut juga dalam sebahagian kitab ulama ahlul kalam mutakhir. Beza apa ada kala kita kata perkara tu jirim, ada kala kita kata perkara tu jisim. Yang bezakan kalau sekiranya boleh dipisah-pisahkan, boleh dipecah-pecahkan, itu dikatakan jirim. Kalau pecah pun tak ada mudarat apa lah. Tapi kalau dipecahkan boleh bawa pada mudarat kan, kita panggil jisim. Gitu. Jisim. Boleh je kita nak potong tangan boleh. Tapi kalau potong cedera, otak sama juga. Ada juga yang kalau nak kira begitu kan, yang boleh dikerat, boleh potong, boleh belah bagi. Ada kata jirim. Kalau tak boleh potong, kerat, belah bagi, jisim. Dan ada yang mengatakan akal sebaliknya. Ini perbincangan akliah. Ada kata akal sebalik. Yang boleh potong, kerat, belah bagi itu jisim. Yang tak ada potong, kerat, belah bagi jirim. Ini semua ilmu akliah lah. Tuan. Kalau siapa yang berminat boleh lah. Kalau kata tersilap ke apa ke, itu benda bukan ke asas iman. Ini adalah dia untuk menguatkan bukti-bukti hujah terhadap sifat-sifat Tuhan yang memang telah belas melalui khabaran Nabi, melalui hadis Quran dan ijma' kan. Baik, jawhar ada lagi beberapa perkara kita nak tengok. Ciri khasnya bersusun daripada 2 juzuk atau lebih, tidak menerima susunan. Itu dia katakan jawhar firid. Kalau menerima susunan, jawhar merekap. Okey, merekap jawhar firid atau jawhar ghair merekap nama dia jugalah istilah dia. Contoh bagi jawhar merekap ni, bumi, besi, biji dan lain-lain lah. Sampai kepada molekul-molekul yang begitu halus. Tapi dia hanya punya komponen dia. Jawhar panggil istilahkan jawhar. Macam dalam ilmu atomik kan, orang buat bom semua kan. Itu ada bincangan lah tu. Kalau jawhar ghair merekap atau jawhar firid itu dikatakan zat yang ketunggalan sehingga tidak boleh dia belah bahagi kerana halusnya, seperti kumin, bukan kuman ya. Kumin situ. Saya tak lama saya ni tulis kuman. Kumin. Kerana mereka menyalin daripada Jawi kepada Melayu. Kumin ni tersilap lah. Sebenarnya kumin bukan kuman. Kuman dalam perubatan bakteria kan. Dia ada kuman lagi. Virus dia panggil virus. Itu bidang lain. Tapi kumin. Kumin ni maksudnya mungkin istilah tu dah kurang dia perlu pakai sekarang. Molekul yang halus. Sampai tak boleh belah-belah lagi. Itu kata jawhar firid. Okey, kesemua ni sama ada jawhar, jisim, jirim, boleh je kita sebut jirim semua. Ajram, jirmun, ajramun, jismun, ajsam, jawhar. Semua tu boleh. Sebab dia muradif je. Cuma berbeza dari segi i'tibar begitu. Muradif tu maksudnya sama. Makna dia tarif je sama. Berbeza dari segi lafaz dan mungkin ada perbezaan dari segi i'tibar begitu jelah. Kalau dalam sudut penulisan boleh je kita kata jisim, jirim, jawhar. Kalau terbalik pun tak apa. Okey, kesimpulannya jirim, jawhar merekap dan jawhar firid, jawhar ghair merekap adalah juga dinamakan jirim. Okey. Boleh kita panggil jirim. Kata jisim pun boleh, kata jawhar boleh. Zat Allah Ta'ala bukan suatu yang memenuhi lapang, ruangan, perluasan. Gitu. Allah tu tidak ada jauh orangnya kan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu menafikan ruangan, lapang tu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu menafikan mufasil. Lam yalid wa lam yulad tu menafikan muttasil.
Sekarang zat Tuhan tu tidak ada ruangan. Tidak ada mengambil ruangan tempat untuk beradanya zat itu sendiri. Kalau dibahaskan surah Al-Ikhlas tu pada awal kan. Qul huwallahu ahad. Dia guna ahad. Lafaz al-ahadu. Beza dengan al-wahidu. Ada perbezaan dia. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Menafikan kamu muttasil. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menafikan kamu mufasil. Akan dibincangkan dalam perbahasan sifat wadah niat. Zat Allah Ta'ala bukan suatu yang memenuhi ruangan atau lapang. Luasan zat. Oleh itu zat Allah Ta'ala tidak boleh sekali-kali dipanggil jirim, jisim dan jawhar. Dia tak boleh kata jirim, jisim dan jawhar. Tak boleh istilahkan kepada Allah. Kerana istilah itu sudah khas digunakan pakai hanya untuk makhluk sahaja. Dan kita ulama zaman dulu, zaman beratus tahun, 1000 tahun lebih ya. Kalau kata zaman awal-awal Islam, zaman Imam Abu Hanifah, zaman Imam Abu Hasan, itu dah 1000 tahun, menyangkut 1000 tahun lebih. Okey, istilah tu telah dikhaskan digunakan hanya untuk makhluk. Tak boleh. Sekali-kali dipanggil jirim, jisim dan jawhar sebagaimana yang akan dibahaskan pada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Ini ringkasan dia lah. Cukup dah masa kot. Saya sudah 10 lebih. Saya rasa insyaAllah kita berhenti dulu. Kita sambung lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu wal ghafurur rahim. Allahumma ihfaz ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin wa ya akramal rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.